Okey, dah webinar live. So kita boleh mulakan Ustaz ya. Kita dah ada 17 orang. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan juga sahabat-sahabat semua. InsyaAllah pagi ni sesi seterusnya. Pada minggu lepas kita bicara bab yang last sekali. Pada sesi yang lepas bab cemburu yang dibenarkan oleh agama kita lah kan. Antaranya adalah kita cemburu pada orang berharta tetapi dia menggunakan hartanya ke jalan-jalan yang Allah redha. Yang keduanya cemburu yang kepada orang yang berilmu, bukan cemburu buta. Cemburu yang celik dibenarkan dalam Islam. Cemburu buta tak dibenarkan dalam Islam. So dengan itu pagi ni kita sambung ke seterusnya, hadis seterusnya Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syeda, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla atas izin daripadanya kita dapat bersama pada pagi ini. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah kita sambung pengajian hadis kita ni. Masih dalam kitabul ilmi, kitab ilmu. Okey, ini perbincangan dia ya. Bab ma dzukira fi zahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ila al-Khadir. Ada bunyi-bunyi yang mengganggu tu. Saya tak dapat nak concentrate. Oh ya ke? Anak-anak belajar kot. Ya Kak Okey, maaf ya sebab anak pun ada kelas. Tapi tak apalah, nak pergi tempat lain. Okey, alhamdulillah. InsyaAllah hari ni perbincangan kita ni bab, okey cuba tengok ni nama bab ni. Bab ma dzukira. Ada jadi macam ni pula dah. Okay.
Bab mazukira, bab pada membincangkan fi zahabi Musa, perjalanan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri, di lautan, ilal Khadir, menuju kepada Khadir, ilal Khadiri. Saya baca balik. Bab ma zukira fi zahabi Musa sallallahu alaihi wasallam fil bahri ilal Khadiri. Okey, ini cerita Nabi Musa dan Khadir. Ceritanya panjanglah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam hadis lain ada cerita panjang lagi. Tapi hadis ini telah dipilih oleh Imam Bukhari secara ringkas demi mencapai matlamat perbincangan kita, Kitabul Ilmi. Jadi di tempat lain dari cerita panjang lagi, cerita tentang Nabi Musa dan Khadir ni, perjalanannya macam mana satu-satu. Tapi yang ni Imam Bukhari dia nak bincang bab ilmu je. Benda lain dia tak nak bincang. Okey, boleh? Silakan untuk sesiapa membacanya. Siapa volunteer baca dan baca, kita akan terjemah terus. Baca dan Ifah tolong terjemah terus. Okey, siapa nak jadi mukri pembaca? Tak ada volunteer. Kak Anis boleh, Kak Anis? Boleh Ustaz, boleh. Okey, Ifah boleh terjemah? Saya cuba sikit Ustaz. Ifah terjemah bermula dengan hadis awal-awal tu tak apalah. Okey, silakan Kak Anis. Wa bihi qala haddatsani Muhammad ibn Hurayriz Zuhriyu Berhenti tak apa Kak? Zuhri. Hurayri az-Zuhri qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim qala haddatsana abi an Salih حدثني عن أبي صالح عن ابن شهاب حدثنا أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمر هو والحر بن قيس بن Hirsil Fazari fi sahibi Musa. Okey, berhenti situ dulu. Okey, Ifah boleh Ifah? An ibni Abbas annahu tamara. Daripada Ibnu Ustaz Tamara tu apa Ustaz? Tamara ni berdebat lah. Berdebat. Daripada Ibnu Abbas bahawa dia berdebat dengan Al-Hur bin Qais bin His Al-Fazari tentang Nabi Musa. Tentang siapa orang yang Nabi Musa jumpa tu. Oh, Sahib Musa. Sahib Musa ni maknanya kawan Musa, tapi maknanya siapa orang yang Nabi Musa jumpa tu. Okey, teruskan. Kak Anis baca sikit dan Ifah terus terjemah. Kak Anis. Oh, dah. Sampai mana tadi? Kak Anis pun dah lupa kat mana dah. Qala bin Abbas. Qala bin Abbas huwa hadirun famarra bihima. Huwa khadir. Huwa hadir. Okey, berhenti famarra huwa hadir. Ifah sila. Ibnu Abbas berkata laki yang Nabi Musa bertemu tu adalah Khadir. Okey, faham. Baca terjemah. Famarra bihima
Ubayy bin Ka'ab fada'ahu bin Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi haza fi sahibi Musa allazi sa'ala Musa sabila ila luqiyih hal sami'ta Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru sya'nahu qala Okay, berhenti situ dulu. na'am. Okay, berhenti. Qala na'am. Ifah. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab fada'ahu bin Abbas. Kemudian Ubay bin Ka'ab lalu dekat depan mereka berdua. Lalu Ibnu Abbas pun panggil Ubay bin Ka'ab. Faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa. Ibnu Abbas berkata, aku sedang berdebat dengan sahabat aku ni tentang siapa yang Nabi Musa bertemu. Allazi sa'ala Musa sabil idza luqihi. Orang yang Nabi Musa minta petunjuk nak jumpa dia itulah, Khadir itulah. Hal sami'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah. Adakah kau dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ni? Qala na'am. Ubay bin Ka'ab pun kata dia pernah dengar. Okey, kita berhenti dulu kat Anis. Okey. Siapa yang nak sambung bacaan kat Anis pula? Dan jika ibu-ibu ada tak sempat tangkap dia punya maksud, tolong maklumkan Okey, siapa nak tolong baca? Puan Ayat Amir boleh? Apa volunteer ni? Diam dia semua. Kak Salina, apa volunteer? Saya boleh, saya cuba Ustaz. Okey. Siapa Puan Zaitun? Okey, Puan Zaitun. Ahlan. Saya cuba Ustaz. Bila Puan Zaitun? Oh, Puan Ain baru nak pasang set. Puan Zaitun ke Puan Ain tadi yang nak baca? Okay, saya cuba Ustaz. Okey. Bila? Saya cuba dulu Ustaz. Tak apa. Boleh Kat Suara sini. boleh dengar Ustaz? Boleh dengar. Sebab saya baca melalui komputer. Saya Okey. bercakap melalui telefon. Oh, Boleh ya kot? ke? Okey. Sebab tak nampak sangat Ustaz, halus kan. Yalah betul lah. Halus Ada yang tu Kat sini Puan nampak tak dia punya mouse dia tu? mouse dia. Ni tangan tu. Sami'tu. Okey, saya start dengan situ. Okey. Ya Ustaz. Okey. Ada gangguan tak Ustaz? Tak ada. Okey je. Tak ada, okey ya. Okey. Saya teruskanlah ya. Teruskan. Hal sami tu ya. Sami'tu. Hal Depan lagi Puan. Ya? Depan lagi Puan. Sami'tu depan lagi. Yang ni yang saya tanda tu. Tu. Ni. Salam Musa. Puan nampak tak saya tanda tu? Qala na'am Okey. sami'tu. Okey. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terpadamlah Puan. Maaf ada gangguan suara di luar. Okey, tak apa teruskan. Okey, gambar saya tak buka ya saya. Tak apa. Tak apa, okey. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama Musa fi mala'in min bani Israel
Ja'ahu rajulun faqala hal ta'lamu ahadan a'lamu minka A'lama. faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Okey, terus sikit lagi. Qala Musa la fa'awha Okey, Allahu la azza wa jal. boleh berhenti situ dulu. Qala Musa la. Okey, Ifah sambung. Terjemahan. Ubay bin Ka'ab berkata, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama Musa fi mala'in min Bani Israel, ketika Nabi Musa sedang berada dengan pembesar-pembesar Bani Israel, ja'ahu rajulun, datang kepada Nabi Musa seorang lelaki. Faqala, lelaki itu berkata, hal ta'lamu ahadan a'lama minka, adakah kau tahu orang yang lebih pandai daripada engkau, Nabi Musa? Qala Musa la. Nabi Musa menjawab, tak ada orang yang lagi pandai dari dia. Ifah, malak ni tahu saja dia bukan pembesar. Tapi bainama Musa fi mala'in, maknanya ketika Nabi Musa berada dalam khalayak Bani Israel. Bukannya qala al-mala'ul lazina istakbaru. Itu lain, al-malak. Yang ini dia macam setahu saya lah, takut saya kalau saya silap saya minta maaf. Khalayak Dia punya ramai, khalayak. Ustaz. Ya? Khalayak orang ramai ke? Terima kasih, Ustaz. Okey, sambung puan. Okey. Fa'awhallah. Qala Musa ya. Mm-mm. Qala Musa la fa'awha Allah azza wa jal ila Musa. Terus. Bal abduna Bala. Bukan Bala. bala. Ya. Okey. Bala abduna hadirun. Okey, berhenti situ lah. Abduna Khadir. Abduna khadirun. Okey, sambung Ifah. Fasa'ala Musa sabil. Okey. Kemudian Allah Okey. fa'awhallah azza wa jalla ila Musa bala abduna Khadir. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ada hamba ni yang lebih pandai daripada Musa bernama Khadir. Okay, masa itu fasa'ala Musa. Fasa'ala Musa sabila ilaihi faja'ala Allahu lahu al-huta ayah. Faqila lahu idza faqadta al-huta farji' fa innaka satalqahu wa kana yattabi'u athara al-huti fil bahr. Okey, berhenti. Fasa'ala Musa sabili ilaihi. Nabi Musa pun bertanyakan jalan untuk jumpa dengan Khadir. Faja'alallahu lahul huta ayah. Allah menjadikan al-hud, ikan, Ustaz. Ikan ayah sebagai tanda. Wa qila lahu idza faqadtal hud farji'. Dan dikatakan kepada Nabi Musa, idza faqadtal hud, apabila kamu telah hilang ikan tu, farji' kembalilah. Fa innaka satalqahu. Nanti kau akan jumpa Khadir. Okey. Sambung puan. Faqala li Musa fatahu ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa asy-syaitan an azkurah. Qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasan fawajada hadiran fakana min sya'nihima alladhi qassa alaihi azza wa jal fi kitabih. Okey. Ifah. Wa kana yattabi'u atharal hut fil bahr. Kemudian Nabi Musa pun ikut kesan ikan tu di laut.
Faqala li Musa fatahu, anak murid Nabi Musa, fatahu Musa, berkata Betul. berkata kepada Musa, ara'aita id awaina ila sakhrah. Ini ayat Quran kan Ustaz? Adakah kamu Nama adakah tuan tengok ketika kita duduk berehat di batu besar tadi? fa inni nasitul hud, aku terlupa tentang ikan dan tidaklah yang melupakan aku tu kecuali syaitan untuk mengingatkannya, mengingatkan tentangnya. Qala dzalika ma kunna nab. Itulah Nabi Musa berkata, itulah apa yang kita cari. Fartada ala atharihima, mereka pun kembali kepada kesan tu tadi balik. Okey. Fawajada Khadiran, mereka berdua pun jumpalah Khadir. Fakana min sya'nihima allazi qassa alaihi. Lepas tu jadilah macam yang dikisahkan dalam Al-Quran. Okey. Terima kasih banyak pada Puan Zaitun, Kak Anis dan Minta juga maaf Ustaz Ifah. kalau ada gangguan suara sebab saya baca daripada komputer. Okey, tak apa, sangat baik bacaan Puan ya. Kak Anis Komputer pun lama. baik bacaan. Terima kasih banyak ya. Ifah, terima kasih banyak kerana dapat terjemah dengan sangat baik. Dia cerita dia kan, ini ibu-ibu kena tengok baliklah dalam Suratul Kahf. Yang mana bila dalam perjalanan tu, mereka berehat di batu besar dan perjalanan cari Khadir. Tiba-tiba bila mereka teruskan perjalanan ke depan, baru perasan ikan tu, bila nak makan tu ikan tu tak ada. Barulah anak murid Nabi Musa pun beritahu bahawasanya saya terlupa tadi beritahu ikan tu dah hilang masa dekat tempat batu kita berlindung tadi. Nabi Musa kata, kat situlah kita nak jumpa dengan Khadir. Maka Nabi Musa pun patah balik ke batu tadi. Dan dikatakan murid Nabi Musa tu ialah Yusha' bin Nun. Dan Yusha' bin Nun inilah yang memimpin Bani Israel untuk memasuki Baitul Muqaddas. Yang mana Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal awal lagi. Dikatakan Nabi Harun meninggal dahulu. Dan Nabi Musa pun meninggal sebelum memasuki Baitul Muqaddas. Cuma dia ada hadis berkaitan dengan Nabi Musa alaihi-salatu-wassalam. Nabi Musa minta supaya jenazah baginda dikebumikan berdekatan dengan Baitul Muqaddas, paling dekat. Maka bila dikebumikan tu dia tak jauh lah, dia sejauh batu dilempar je. Tapi tak sempat masuk ke Baitul Muqaddas atas ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, ini cerita tentang perjalanan Musa bertemu dengan Khadir. Khadir ya, bacaan yang tepat ialah Khadir. Tapi saya tidak menafikan ada bacaan lain. Ada juga bacaan lain dalam menyebut perkataan Khadir ni. Contohnya, ya saya tengok. Ada Khidir lah apa kan. Sekejap saya nak tengok mana. Ibn Abbas kata itulah Khadir. Okey. Ada nama Khadir ni boleh dibaca Khidir dan juga boleh dibaca Al-Khadir ataupun Al-Khidir. Jadi dia boleh baca dua tu. Khadir ataupun Al-Khadir, Khidir, Al-Khidir. Namun saya melihat dalam isu ini bacaan yang lebih tepat ialah Khadir ya, Khadir. Tapi boleh dibaca dengan Khidir. Baik, sekarang ni ibu-ibu, bapa sekalian, sebelum saya melanjutkan perbincangan ni, ataupun begini, saya kongsi dulu dua perkara. Kemudiannya saya minta daripada ibu-ibu untuk menambah lagi beberapa pandangan apa yang ibu-ibu dapat daripada hadis ini. Ya. Pertamanya, apabila ulama bincangkan tentang Khadir, okey, itu menimbulkan satu persoalan kalangan ahli ilmu. Sebenarnya siapa Khadir ni? Khadir ni siapa? Maka pandangan yang masyhurnya Khadir ni manusia lah. Cumanya apabila kita katakan Khadir ni manusia, maka ulama terbahagi pula kepada dua pandangan. Satu menyatakan beliau merupakan Nabi. Maka kalau ada orang kata Nabi Khadir, tak apa, itu pilihan dia. Dan ada yang menyatakan dia bukan Nabi.
Jadi kalau dia bukan Nabi, baca Khadir lah. Ya, baca Khadir. Jadi antara dua, sama ada Nabi ataupun bukan Nabi. Saya sendiri kalau saya menulis, saya hanya menulis Khadir. Tapi bukanlah saya menyatakan dia bukan Nabi. Cuma saya tak tahu apa jawapan yang sebenarnya. Jadi dalam keadaan saya tak tahu apa jawapan sebenarnya, saya pun ambil langkah selamat. Saya hanya menyebut Khadir. Baik. Dan pandangan kedua pula menyatakan, minta maaf. Pandangan yang menyatakan Khadir ni Nabi berdasarkan logiknya, takkanlah bukan Nabi boleh mengajar Nabi. Jadi mestilah orang yang boleh menegur dan mengajar Nabi Musa ni pun dia seorang Nabi. Barulah dia sama level. Baik, itu satu. Perkara yang kedua, tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah, ada ulama yang menyatakan Khadir ni dia bukan manusia tapi malaikat. Jadi dalam perjalanan tu tak ada orang pun dapat melihat Khadir. Sebab itu Khadir boleh merosakkan perahu tu yang awal tu kan. Khadir telah merosakkan perahu kepunyaan seorang nelayan. Kerana apa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada seorang raja dia suka merampas barangan rakyat dia yang berharga. Jadi kalau Khadir tu dia merosakkan perahu dalam keadaan orang nampak, bahaya. Jadi dalam kes ini kerana dia malaikat, tak ada orang pun dapat melihat Khadir, melainkan Nabi Musa. Jadi dia selamatlah untuk dia membocorkan perahu tersebut. Dan begitu juga dia membunuh seorang anak muda dalam keadaan tak ada orang pun pergi cari dia, cari siapa pembunuh anak muda tersebut. Jadi kenapa? Kerana dia ni seorang malaikat. Itu pandangan ulama yang menyatakan dia malaikat lah. Jadi wallahualam, yang ini kita dan kita mungkin boleh guna beberapa ayat Quran nak menyatakan dia bukan malaikat atas alasan sekian. Contohnya, cuba kita lihat dalam Suratul Kahf. Macam mana? Okey, ini Suratul Kahfi. Sebab di ayat Quran ni, ibu-ibu, kalau kita dengar satu pandangan yang jarang kita dengar, kita tak boleh nak tolak terus. Kita nak suruh timur terus, tak, tapi untuk tolak mentah-mentah tak boleh juga. Contoh ayat ini kan, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Ini pun letih juga nak jawab macam mana ni. Kalau dikatakan dia ni malaikat kan. Mereka pun berjalan sampailah mereka jumpa dengan satu penduduk kampung. Istat'ama, mereka berdua meminta makanan daripada penduduk kampung tersebut. Fa'abau an yudayyifuhuma, namun penduduk kampung itu enggan untuk menerima mereka sebagai tetamu. Jadi di situ kita dapat lihat Khadir itu nampak fizikalnya dan dia pun minta makan. Jadi macam mana malaikat tu minta makan kan? Jadi itu pun satu isu. Tapi saya tak tahu apa jawapan di peringkat Abul A'la Maududi. Maududi lah yang berpandangan Khadir itu seorang malaikat, bukannya Nabi. Jadi dalam kes ini saya kena refer balik. Apa hujah Maududi untuk menyatakan Khadir itu malaikat? Ya Allah A'lam. Baik, itu satu perkara, siapa Khadir. Yang kedua, bila kita sebut Khadir ni, dia boleh jadi nama betul, dia boleh jadi nama gelaran. Jadi kalau kita kata nama betul, logik juga, itu dinyatakan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kita katakan dia nama gelaran pun logik. Contohnya nama bapa Nabi Ibrahim kan. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, mengapa Abah mengambil berhala sebagai Tuhan? Jadi sedangkan kalau ikut ulama unnasab, ulama-ulama sejarah mendapati nama bapa Nabi Ibrahim ialah Tarah, ya, Tarah. Jadi macam mana ni? Ulama nasab kata Tarah, Al-Quran kata Azar. Jadi macam-macamlah pandangan ulama, antaranya, sebab saya bukan nak bahas benda tu, antaranya Azar itu kemungkinan bukan nama sebenar, sebaliknya hanyalah gelaran yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nama sebenarnya ialah Tarah. Mungkin juga
Tapi itu bukan isu yang kita nak bahaskan hari ini lah. Saya nak sebutnya Khadir ni boleh jadi nama betul dan boleh jadi nama samaran. Perkara yang ketiga, sebenarnya untuk selamat lah ibu-ibu sekalian ya, untuk selamat kita ambil sahaja maklumat yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang telah mengemukakan maklumat yang begitu luar biasa daripada kita mengambil maklumat yang entah datang dari mana. Dan maklumat itu kelihatan luar biasa tapi tak luar biasa pun. Antaranya cerita Khadir masih hidup sampai sekarang. Ya betul ulama bahas panjang lebar. Dan ramai juga ulama yang hebat, muktabar mendakwa Khadir hidup sampai sekarang pun ada. Tetapi adakah benda itu dibahaskan dalam Al-Quran? Adakah benda itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW? Tak ada. Dan ramai tak ulama yang menolaknya? Ramai. Dan kalau Khadir masih hidup, apa kepentingannya untuk kita? Ulama pun tak tahu apa kepentingannya. Melainkan ulama-ulama sufi. Ulama yang menerima Khadir masih hidup, kebanyakannya ulama sufi. Tapi ada juga ulama lain seperti Nawawi pun menerima. Jadi benda tu kita ketepikan. Kemudiannya Khadir ni dia kenal wali-wali. Jadi benda-benda sebegini rupa kita lupakanlah ibu-ibu ya. Kononnya ada wali kutub, kononnya ada wali apa, wali abdal. Dan wali-wali ni dia ada muktamar tahunan dia. Tahun sekali dia jumpa di satu tempat. Tak ada orang tahu pun tempat di mana wali-wali ni jumpa. Dan mereka pun ada perbincangan lah. Macam-macam tu. Itu semua cerita yang tak ada asal. Walaupun saya sedar benda tu dibawa oleh seorang ustaz yang bagus sebenarnya ustaz tu. Tapi beberapa kali juga saya mengenal pasti beliau membawa maklumat yang bukan-bukan termasuk cerita Israiliyat. Jadi benda ni wajar kita jauhilah. Kita Khadir bertemu dengan Nabi Ilyas tahun sekali dan bila mereka jumpa, mereka ada doa yang mereka amalkan. Jadi doa tu, persoalannya doa tu siapa yang ambil daripada Khadir dan juga Nabi Ilyas? Itu persoalan besar. Dan orang akan dakwa Tok Guru saya ambil, ulama yang ambil. Saya pun dah jadi pening kepala. Sikit-sikit nisbah ulama. Ulama yang buat, ulama yang buat, ulama yang buat. Contohnya Hizib Nawawi. Ya? Hizib Nawawi itu ulama yang buat, Imam Nawawi buat. Maka kita nak tanya betul ke Imam Nawawi buat Hizib Nawawi? Kalau ibu biasa dengar lah Hizbun Nawawi kan. Jadi sedangkan bila kita lihat dalam kitab-kitab, kita takkan jumpa satu pun kitab Imam Nawawi yang menceritakan tentang Hizbun Nawawi. Himpunan zikir, sekian bacaannya daripada Imam Nawawi. Jadi istilah ulama buat ni, dah last kali orang tanya, ulama buat tu siapa ulama yang buat isunya? Tolong datangkan siapa nama ulama, contohlah, minta maaf ya kalau saya buat contoh yang agak kontroversi. Tahlil arwah. Katanya ulama buat. Okey, sebutkan siapa ulama yang buat tu, yang mula-mula asas tu. Apa buktinya ulama tu yang buat? Apa bukti ulama itu yang cadangkan? Tak ada, kita takkan jumpa. Kita hanya mendengar cerita ulama dulu bila dia tengok bila berlaku kematian, orang tak tahu nak buat apa, maka mereka pun susun tahlil. Persoalannya siapa ulama yang menyusun tahlil itu? Kalau ada, kuat-kuat sejuklah hati kita kan, oh dia yang susun. Adalah bukti, sekarang tak ada bukti. Jadi benda-benda sebegini rupa ibu-ibu sekalian, lebih baik kita ambil langkah selamat daripada kita beramal dengan doa Khadir, doa Nabi Ilyas. Lebih baik tak payahlah ya. Saya cadangkanlah, lebih baik tidak perlu. Semacam mana orang cadangkan supaya bila kita nak ambil daun untuk perubatan kan, nak ambil daun tu kita membaca salamun ala Ilyasin, asalnya tak perlu lakut. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca surah Fatihah ke apa okeylah. Tapi kita nak bagi salam kepada Nabi Ilyas tu problem. Sebab kita kena tahu apa filosofi di sebalik memberi salam kepada Nabi Ilyas ketika mengambil daun-daunan untuk perubatan, kerana katanya Nabi Ilyas yang menjaga daun-daun tersebut. Ya. Jadi dari mana pandangan menyatakan Nabi Ilyas yang jaga daun tu? Ini semua mengelirukan. Okey, jadi ceritanya Nabi Musa ni bila ditanyakan ada tak orang lebih alim daripada kamu, kata Nabi Musa secara jujur, bukan secara bongkak, bukan secara nak menyombong diri, tapi sebab Nabi Musa dia tengok dah dia yang berjaya mengalahkan Firaun zaman dia berjaya mengalahkan Qarun,
dia berjaya sekian kejayaan itu banyak, maka dia pun berkata dengan jujur, kerana seorang Nabi itu dia mesti siddiq. Dia mesti seorang yang benar. Dia tak boleh menipu. Dia tak boleh kita Nabi tu dia nak pusing. Ada tak orang lebih alim daripada kamu? Mungkin ada kot. Ada, dia tak boleh begitu. Dia kena nyatakan benda tu dengan jelas. Macam Nabi Muhammad SAW, Nabi menyatakan dengan jelas, ana sayyidu waladi Adam. Sayalah ketua anak Adam. Jelas, adakah Nabi Muhammad itu sombong? Tak. Nabi Muhammad hanya menyampaikan kebenaran. Maka begitulah dengan Nabi Musa, setakat kebenaran yang dia tahunya pada zaman dia. Dia tak kata selama-lamanya. Pada zaman dia, bila orang tanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, hal ta'lamu ahadan a'lama minka, adakah Tuhan tahu orang lebih alim daripada Tuhan? Maka kata Nabi Musa dengan jujur sebagai amanah daripada Allah, la, tidak ada. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak sebut, ada lagi orang lebih berilmu daripada Nabi Musa daripada satu sudut. Bukan daripada semua sudut, tapi daripada satu sudut. Dan orang itu namanya Khadir. Wallahu a'lam. Silakan puan-puan. Kalau ada sebarang tambahan, pandangan. Saya pun ada lagi, cuma saya nak dengar perkongsian ilmu daripada puan-puan pula. Boleh Kak Sani dah mulakan dahulu? Kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akak selalu dengar hadis ni Ustaz. Selalu dengar hadis ni. Cuma akak tak pasti sama ada hadis ni sahih ke tak. Jadi macam takut-takut guna sekarang. Jadi hari ni belajar ni macam sahih. Sahih hadis ni kan. Ini yang apa yang akak dengar macam semuanya samalah dengan yang apa yang akak faham. Sama ni memang pertanyaan itu bukan Nabi Musa menjawab tu bukan untuk bongkar untuk cuma dia pada masa tu itulah jawapan yang tepat lah kan masa tu. Tapi seperti Allah tegur nabi-nabi lain, seperti kita tahu Allah banyak tegur Nabi Muhammad SAW dalam Quran dan perkara-perkara tertentu kan. Jadi Nabi Musa pun ditegur juga dalam keadaan ni. So ada lagi orang yang lebih ada sebenarnya kan. So memang popular lah cerita ni sebenarnya. Okey. Itu dah. Okey, terima kasih Kak Selina. Jazakumullah khairan. Kak Anis silakan. Kak angkat tangan dah Kak Anis tu. Ustaz, sebenarnya mana pendapat yang lebih kuat? Nabi Hadir tu Nabi ke? Bukan Nabi ke? Atau dengan Nabi Hadir ni hidup lagi dengan yang pendapat yang mengatakan Nabi Hadir ni hidup lagi? Cuba Ustaz explain pada kita orang yang Ustaz faham lah, yang Ustaz baca. Oh, payah soalan Kak Anis ni. Satu, saya berpegang Nabi Khadir dah mati. Khadir dah mati dah. Cuma dia ada satu teorinya ialah Khadir itu bukan seorang. Khadir itu ialah gelaran kepada orang-orang yang tertentu. Zaman Nabi Musa ada Khadirnya dan zaman kemudian pun ada Khadirnya, tapi tak tahu siapa Khadir itu. Sebagaimana zaman dulu ada Ya'juj Ma'juj dan zaman kemudian pun ada Ya'juj dan Ma'juj, iaitu orang-orang jahat. Dan pada akhir zaman tu dia muncul Ya'juj Ma'juj yang jauh lebih jahat daripada sebelum-sebelum itu. Macam Dajjal lah, sebelum muncul Dajjal besar tu dah ada Dajjal gilah, Dajjal kecil. Maka tak mustahil kalau setiap zaman tu dia ada Ya'juj dan Ma'juj, tetapi dia berbeza dengan Ya'juj Ma'juj akhir zaman. Zaman Zulkarnain pun ada juga Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ada teori dia yang menyatakan mungkinkah Khadir ni dia ada je zaman Nabi Musa dia ada, zaman kemudian pun dia ada. Tapi siapa Khadir tu? Kita pun tak tahu siapa Khadir yang dimaksudkan. Tapi untuk selamatlah ya Kak Anis, pandangan lebih selamat ialah Khadir telah mati. Khadir zaman Nabi Musa tu memang dah mati. Kalaulah tiba hari akhirat nanti kita tengok Khadir mengaku saya masih hidup lah sampai kiamat saya hidup, saya berjuang, dia cerita itu tak apalah, itu cerita lain lah.
Tapi daripada sudut kita sebagai pengkaji, sebagai penuntut ilmu, langkah selamat kebanyakan ahli hadis ambil langkah selamat Khadir dah mati. Cuma siapa Khadir? Pandangan paling kuat tu payah kak nak kata. Khadir Nabi ke bukan Nabi payah. Guru saya sendiri lebih cenderung Khadir ni dia seorang Nabi, manusia bukannya malaikat. Nampak gaya lebih tepat dia bukan malaikat. Saya punya pandangan lah. Saya lebih cenderung dia bukan malaikat. Dan hujah guru yang saya kuat ialah kalau dia bukan Nabi, mustahil bukan Nabi boleh menegur Nabi. Mestilah dia Nabi. Jadi nampak gaya kuat jugalah hujah yang menyatakan Khadir itu merupakan seorang Nabi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Nah, kita sama. Dan kita tahu kak, Nabi ni dia ada kelebihan masing-masing. Ya. Okey, Ustaz, kat sini Sina. tadi Ustaz Ustaz kata tak nampak tu. Kan Khadir ni tak nampak itu baru pada akak. Kadang-kadang pula yang orang tak nampak dia. Sedangkan kalau ikut cerita di surah Kahfi tu dia menumpang kapal. Menumpang kapal apa kan. Lepas tu dia bunuh tu maksudnya kecil ni tak nampak kan. Dan dia membaiki rumah. Dia orang pergi minta makanan dan minuman di rumah-rumah tu. Mana tak nampak tu. So macam tu tak pernah dengar. Yang itu pandangan Abul A'la Maududi kak. Dia seorang ulama India. Dia kata malaikat tu. Dan memang tak ada orang nampak pun keadaan tu malaikat Nabi Musa. Cuma macam saya tadi saya reserve dalam isu bab makanan tu, minta makanan tu. Episod ketiga tu kan. Dalam bab isu Khadir dan Nabi Musa minta makanan, saya tak tahu apa jawapan yang diberikan oleh Maulana Abul A'la Maududi. Tapi dalam kes bunuh tu, ikut Maulana Maududi, orang tak nampak lah tiba-tiba budak tu mati gitu je. Dia cabut nyawa budak tu. Dan begitu juga dengan kes perahu tu, memang orang tak nampak pun dia. Dia memang naik perahu tu. Malaikat ni sama kita lah, malaikat boleh naik kuda, boleh naik perahu kan. Dia jadi macam cerita-cerita. Maaf lah Ustaz, akak suka bayangkan. Nampak macam cerita-cerita magical, cerita-cerita yang apa yang Mak Saleh suka buat tu kan, Narnia lah apa. Tak nampak kita nampak. Dia jadi nampak macam dia nampak macam Nabi Musa tu bercakap seorang-seorang dia kan. Kalau orang tak nampak dia, akak tu fikir cakap, kalau dia orang tak nampak tu dia cakap seorang-seorang dia. Nampak macam tak betul lah Nabi Musa ni. Kak tak boleh bayang macam tu kak. Kita kena bayangkan macam Nabi Muhammad dengan Jibril lah. Kadang-kadang Jibril datang bagi wahyu pada Nabi Muhammad tu, tak ada orang pun nampak Jibril. Ada masa tertentu je Jibril dia jadi menyamar jadi orang lelaki, jumpa Nabi Muhammad. Jadi jangan kita bayangkan Nabi Musa bercakap seorang diri, kemudian orang pun tengok Nabi Musa semuanya pelik. Tak boleh bayang macam tu. Itu keadaan yang sebenarnya hanya Allah saja yang tahu. Itu sebagai penjelasan, pandangan Maududi itu ialah pandangan yang memang pelik dan dianggap pandangan yang amat-amat minoriti. Ulama dulu memang tak sebut begitu. Tapi untuk saya menafikan terus, taklah kita meraihkan kupasan daripada Maududi, saya kongsikan. Ya, maksudnya Imam Maududi itu memang mengatakan Nabi Musa itu, Nabi Khadir itu malaikat. Maududi kata. Okey kak. Okey, ada soalan lain? Ada tambahan lain lagi? Terpulang puan-puan nak bagi pandangan apa? Kos ni berkaitan dengan ilmu ya. Okay, kita tinggal sekejap dunia Khadir tu, dunia mistik apa tu. Kita nak bincang macam mana hadis ini nak dikaitkan dengan perbincangan ilmu. Syaitan boleh melupakan manusia Ustaz? Syaitan boleh melupakan manusia tak? Berdasarkan ayat tu kan. Wa ma ansanihi illa syaitanu an azkurah, dan tidaklah melupakan aku. Ifah sebenarnya wa ma ansanihi ataupun wa ma ansanihu. Wa ma ansanihu. Wa ma ansanihu kan? Kenapa dalam surah ni dia baca dalam ni dia baca wa ma ansanihi wa ma ansanihu. Saya tak tahu kenapa hadis dia baca wa ma ansanihi. Bukan saja dalam hadis yang okey, cuba puan-puan tengok ayat Quran wa ma ansanihu.
Tapi dalam hadis ini dia baca wama ansanihi. Yang tu macam Ifah agak-agak baca tadi kan. Wama ansanihi mana Saya pun tadi baca pun saya baca Asanihu. Lepas tu tengok-tengok Asanihi. Baca balik Asanihi. Puan Zaitun pun agak-agak tadi kan. Ni wama Baca ansanihi. Asanihi. Okey, betul. Jadi teragak saya pun. Jadi di sini bukan sahaja di sini Puan Zaitun. Bukan sahaja dalam tempat saya ambil ni, dalam kitab saya pun wama ansanihi. Boleh jadi tak Ustaz? Ya? Boleh jadi tak ada kiraat lain baca? Yes, itu yang saya fikirkan. Boleh jadi tak ada kiraat lain yang membaca wama ansanihi. Jadi itu satu benda kita kena kaji lain lah. Kenapa dibaca wama ansanihi? Adakah memang tersilap baris dalam hadis ini ataupun ada kiraat lain yang membaca wama ansanihi? Wallahualam, saya tak tahu itu. Okey, hadis ini dia mengajar kita apa dia? Ihtimalul masyaqqah fi talabil ilmi, iaitu kita terpaksa bersusah payah untuk menuntut ilmu, ya. Kita terpaksa bersusah payah untuk menuntut ilmu dan memang payah pun. Okey. Yang ni kita bincang hadis ni, kita hanya bincang dari sudut pengajaran. Kalau kita nak belajar ilmu hadis yang betul, pensan lah, tak ada orang dah join kelas hadis ni. Nah, kalau hadis yang betul ni dah akan bahas ni, Muhammad bin Hurairah ni siapa dia? Kenapa dia digelar Zuhri? Dia ni okey tak okey? Apa pandangan ulama tentang dia? Dia mati tahun bila? Nak kena bahas satu-satu tu. Jadi apa kedudukan hadis ini? Hadis ini macam-macam lah perbahasan dia. Jadi kita tak bincang yang itu. Macam orang belajar bahasa Arab. Puan-puan, antara ilmu yang saya tak kuasai ialah ilmu nahu bahasa Arab. Memang saya tak berapa pandai. Tak pandai lah, bukan tak berapa pandai. Tak pandai. Jadi untuk kita memahami ilmu Arab ni, sampaikan saya sekarang ni duduk belajar balik, dengar lagi. Ustaz tu kata, ilmu ni memang payah, dia memerlukan dua perkara. Ilmu nahu bahasa Arab, tata bahasa ni. Satu, ia memerlukan kepada kecerdasan. Dan kecerdasan tu boleh diasah. Maknanya kita kena latih. Dan yang keduanya ialah kita kena memerlukan kepada kesabaran. Tak ada orang dapat ilmu tata bahasa Arab dengan cara relax je. Dia kena sabar, dia kena hafal. Dia kena hafal. Rupanya huruf ni terbahagi kepada apa? Huruf mabni, huruf ma'ani. Huruf ma'ani tu apa? Kena hafal. Benda mudahnya min ila an ala fi ruba bikali. Apa benda tu? Kemudian kalau sorof, lagilah kena hafal sorof. Yang kalau puan-puan dengar tu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna tu, itu yang paling basic. Ada berambut lagi sorof yang perlu dihafal. Yang tu memang saya tak pandai lah. Tasrih Jadi, 14 ya? Yang tasrih 14 tu. Tasrih 14 tu. Itu yang paling basic lah. Jadi di sini, ulama menyatakan, kita perlu menanggung kesusahan dalam menuntut ilmu. Nabi Musa pun dia menanggung kesusahan dalam menuntut ilmu sehingga beliau terpaksa meninggalkan kaum dia. Okey, kita tahu cerita ni berlaku bila? Nabi Musa ni. Nabi Musa ni dia period kehidupan dia 3 je. Tempat-tempat dia duduk ni 3 je. Dia duduk di Mesir, kemudian dia pergi ke Madian dan melarikan diri. Kemudian dia patah balik ke Mesir. Kemudian dia lari ke padang pasir. Dia lari dari Fir'aun tu, dah belah laut, mereka tinggal di padang pasir. Sebelum akhirnya mereka berjuang untuk memasuki kota Baitul Muqaddas. Jadi cerita Nabi Musa dengan Qarun bila? Nabi Musa dan Qarun tu berlaku di Mesir. Cerita tentang kemarau panjang berlaku di Mesir. Cerita tentang macam-macam lah. Kemudian cerita Allah Ta'ala turunkan makanan dari atas, Al-Manna dan Salwa, itu ketika di padang pasir. Kemudian cerita Nabi Musa naik ke Turi Saina untuk bermunajat pada Allah, balik-balik tengok-tengok kaum baginda yang dipimpin oleh Samiri telah menyembah patung anak lembu, itu berlaku di padang pasir. Ya. Kemudian berlaku cerita pembunuhan pula, cerita pembunuhan kena sembelih lembu tu kan. Cerita dalam surah Al-Baqarah kena sembelih lembu,
Itu pun berlaku dalam di padang pasir. Jadi rare juga macam mana berlaku di padang pasir nak cari lembu kat mana. Jadi itu semua menimbulkan tanda tanya yang luar biasa. Cerita tentang Nabi Musa memang pening kita nak tahu. Dan cerita Nabi Musa bertemu dengan Khadir ini pun adalah antara babak terakhir dalam kehidupan Nabi Musa, pun berlaku ketika baginda di padang pasir. Masa itulah kaum baginda tanya dan baginda pun jawab. Dan di sini tuan-tuan puan-puan sekalian, dia ada satu kajian lagi. Okey, Nabi Musa ni duduk di padang pasir. Dan Nabi Musa ni dia pergi ibadahnya di Turi Saina. Turi Saina ini dianggap sebagai tempat mubarak, tempat yang penuh keberkahan. Adakah Turi Saina tu dan padang pasir zaman Nabi Musa ni memang padang pasir semata-mata ataupun ada perkampungan di sekitar itu? Itu antara perbahasan dia lah. Adakah memang Turi Saina ni memang kosong, sunyi, tak ada apa-apa? Adakah di padang pasir tempat Nabi Musa ni sunyi, tak ada apa-apa? Kalau sunyi, tak ada apa-apa, tu macam mana mereka bercari lembu kan? Lembu tu mereka cari di mana? Kalau padang pasir tu tak ada apa-apa pun. Jadi kita sukar untuk menggambarkan keadaan Nabi Musa di padang pasir tu dengan keadaan zaman sekarang. Dengan keadaan zaman sekarang. Apa lagi kemudiannya timbul satu lagi perbahasan yang lebih kritikal. Sebenarnya di mana Turi Saina tu? Itu lagi pening lagi. Sementara selama ni orang kata Turi Saina ni di Semenanjung Sinai itulah. Tempat yang Israel duk puja tu. Semenanjung Sinai. Kemudian yang ada pula orang kata tak, bukan Semenanjung Sinai tapi di tempat lain. Dan ada yang menyatakan sebenarnya Turi Saina tu berada di Mekah pula. Ada pendapat yang menyatakan. Jadi ini semua benda yang sebenarnya mengelirukan lagi. Di manakah Turi Saina? Jawapan sebenarnya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan setiap orang dia boleh dakwa, inilah Turi Saina, orang yang pun dakwa ini Turi Saina, hakikatnya hanya Allah yang tahu. Tapi kita perlu orang buat kajian, teruskan buat kajian. Dan setiap orang berpegang dengan kajian masing-masing. Ya? Baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi dan bila kita tahu Nabi Musa ni duduk di padang pasir, kemudian meneruskan perjalanan, dan di situ dia pun jumpa dengan orang. Dia jumpa dengan orang, dia jumpa dengan nelayan, dia jumpa dengan satu tempat yang mana tempat tu ada raja, dan raja tu akan merampas mana-mana kapal atau perahu yang okey. Kemudian berjalan lagi jumpa satu perkampungan, dia minta makanan daripada orang kampung tersebut. Kemudian dia bina tembok. Maknanya walaupun Nabi Musa ni mengalami kehidupan di padang pasir. Okey, ada yang buka suara. Okey, boleh? Okey. Okey, walaupun baginda hidup di padang pasir tapi baginda menalami kehidupan yang pergi ke tempat-tempat orang tadi sepanjang perjalanan dengan Khadir. Jadi benda ni benda yang sukar untuk dibayangkan, ya, sukar untuk dibayangkan. Apa lagi dia wujud satu perbahasan, ya, ibu-ibu, cuba ibu-ibu tengok. Apa dia yang dikatakan oleh Imam Bukhari? Bab ma zukira fi zahabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan perjalanan Nabi Musa. Perjalanan Nabi Musa tu macam mana? Fil bahari ilal Khadir. Perjalanan di lautan menuju Khadir. Di sini suspend. Apa maksudnya? Perjalanan Nabi Musa di lautan menuju Khadir. Tadi ada ulama kata di lautan ni sebenarnya cerita masa dia naik kapal, naik perahu dengan Khadir. Nabi Musa ni jumpa dengan Khadir. Episod pertamanya mereka naik perahu. Dan Khadir tu rosakkan perahu tersebut. Itu maksudnya. Maknanya dalam perjalanan tu ada mereka melalui lautan. Tapi kalau kita lihat kepada tajuk yang diberikan oleh Imam Bukhari, pelik. Imam Bukhari kata, bab menceritakan perjalanan Nabi Musa di lautan. Dia lalu laut, pergi ke Khadir. Saya ulang balik. Nabi Musa ni lalu laut, berjumpa dengan Khadir. Sebab itu ada satu asar, ada maklumat lain menyatakan, apabila Nabi Musa ni dia lalu jalan darat dulu. Jalan dengan berpandukan ikan. Yang Allah kata tadi, bawa seekor ikan. Kemudiannya dia berhenti di satu batu besar. Kemudian mereka berehat sekejap. Kemudian mereka teruskan perjalanan. Bila teruskan perjalanan, Nabi Musa kata mandikan tadi nak makan.
Rupa-rupanya ikan tadi, kata pembantunya, Yusha tertinggal kat belakang. Aku lupa ikan tu dah terjun ke laut dah. Masa kita duduk berlindung di batu tu. Mereka cepat-cepat kembali ke laut tadi dan kemudian pun mereka mencari jejak ikan tu macam mana. Mereka mengharun laut tersebut. Mengharun laut tu macam mana tu? Mungkinlah mereka naik perahu ke apa, cari di mana jejak ikan itu. Tak tahu cari macam mana. Dan Nabi Musa kan Nabi yang dia Nabi, dia tahulah macam mana cara nak buat kan. Sampailah ke pulau. Dan bila sampai di pulau, di situlah Nabi Musa alaihi salatu wasalam bertemu dengan Khadir. Ada maklumat kata begitu puan-puan sekalian ya. Cuba saya cari sekejap. Mana dah cerita dia? Fil bahari. Okey, sini Cuba kita tengok syarahan ulama tentang hadis tu. Okey, sini dia bahas. Kata Ibn Rashid, yahtamil, kemungkinan disebut. Kemungkinan Nabi Musa ini tawajjuh fil bahri lima talabal Khadir. Nabi Musa ni mungkin memang melalui lautan ketika mencari Khadir. Kerana apa ceritanya? Ceritanya ialah riwayat daripada inilah, riwayat daripada Abul Aliyah. Riwayat daripada Abul Aliyah ni, Nabi Musa ni bertemu dengan Khadir. Anna Musa iltaqa bil Khadir fi jaziratin min jazairil bahri. Nabi Musa bertemu dengan Khadir di sebuah kepulauan di lautan. Di sebuah pulau ya. Baginda bertemu dengan Khadir di sebuah pulau. Dan nak sampai pulau ni nak tak nak dia kena lalu laut. Artinya bila Nabi Musa nak cari banyak ikan tu, dia melintasi laut sampailah ke pulau. Macam mana dia cari ikan tu Allah Alam. Itu kita tak tahu gambarannya macam mana. Dia berdasarkan gerak hati dia ke macam mana ke. Tapi lalu lautan tu sampai ke sebuah pulau. Dan di pulau itulah baginda bertemu dengan Khadir. Ada pendapat yang menyatakan demikian. Cuma hadis ini dia bukanlah maklumat ini. Dia bukan hadis ya. Maklumat ini tidaklah mencapai martabat yang sahih. Jadi di situ wujudnya khilaf kalangan ulama. Di mana Nabi Musa jumpa dengan Khadir sebenarnya? Di pulau ke di lautan? Di daratan? Itu Allah Alam. Ada sebarang persoalan, perbincangan? Ustaz, apa tu perjalanan Nabi Musa kan? Selepas cross Laut Merah tu, kalau kita ada apa macam cerita Samiri tu kan, Samiri. Mereka nampak orang menyembah berhala. Jadi mereka minta Nabi Musa buat berhala kan. So maksudnya dalam perjalanan Nabi Musa tu dia memang ada lah perkampungan, ada dia berjumpa dengan orang tu perkampungan. Bagus Kak punya point. Sangat bagus. Ada tambahan lagi Kak? Itulah Kak kata. Jadi selama ni akak membayangkan memang ada perkampungan-perkampungan tu. Cuma Bani Israel ni dia orang berjumpa dengan kaum-kaum yang sebab Nabi Musa bawa agama tauhid, jadi dia orang tak boleh lah duduk bersama kawan-kawan tu sebab dia orang kena praktiskan dia orang punya religion dia kan. Jadi sebab tu dia orang actually dia orang adalah perkampungan dia orang sendiri. Mungkin dalam perjalanan tu dia berjumpa cuma dia orang tak ada arah nak pergi ke mana tu. Dan bila sesat di Sinai tu, pegunungan Sinai, sesat di padang pasir tu, memang dia orang sesat dalam keadaan tak berjumpa orang 40 tahun tu kan. Jadi dia orang buka perkampungan sendiri. Mungkin dalam perjalanan tu dia orang kan ada bawa emas dan sebagainya. Mungkin dia orang juga ada beli lah macam haiwan-haiwan ternakan ke apa, dan set up dia orang punya kampung sendiri tu. Akak bayangkan macam tu lah masa baca kisah Nabi Musa tu. Okey. Terima kasih banyak kat sini dah. Maklumat yang sangat menarik. Ifah, apa ayat dia Ifah? Saya tertukar ni. Ayat tentang mereka berjumpa dengan kaum yang menyembah berhala tu.
Fa'atau ala qaum yaqufuna ala asnamin. Qalu ya Musa. Okey, saya tahu cari macam mana. Saya pun tak ingat dah ayat Al-A'raf berapa itu. Ustaz. Ya? Al-A'raf. Al-A'raf ayat Angkat semua di Arab juga. 38. bagus sih kau boleh ingat ayat Quran ni. Saya cari Ustaz. Al-A'raf 138. Okey. Terima kasih banyak Fahim. Terjemahan surah A'raf 138 Okey, cuba lihat kasih Kak Sarina. Okey, saya tertukar wajah wazna ni. Saya ambil wajah wazna di Bani Israel. Mana pula wajah wazna tadi? Okey, saya ambil wajah wazna yang ini. Ini sebenarnya wajah wazna bi Bani Israel al-Bahr. Apabila kami membawa Bani Israel ke seberang laut, dah lepas dah. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhala. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka berkata, hai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana untuk mereka pun ada Tuhan. Ada Tuhan-Tuhan. Ija'al lana ilahan, jadikan kami satu Tuhan sebagaimana mereka ada Tuhan-Tuhan. Nabi Musa marahlah dan baru selamat daripada Fir'aun, sibuk nak ambil Tuhan lain pula. Innakum qaumun tajhalun. Jadi ceritanya Kak Sarina timbulkan isu, dia jumpa dengan kampung-kampung tu. Betul. Habis dia Laut Merah, dia jumpa satu tempat perkampungan, orang sedang menyembah berhala. Okey. Kemudian cuba kita lihat lagi yang ayat ini. Okey, ayat ini wa wahayna ila Musa wa akhi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu dan jadikan rumah-rumah tempat. Bukan silap. Ini cerita di Mesir. Okey, tapi ceritanya di sini mereka jumpa dengan satu perkampungan. Habis Laut Merah tu dia ada perkampungan dia. Jadi bukanlah Nabi Musa dengan kaum dia difahami duduk di padang pasir yang kering kontang sebagaimana kita lihat keadaan zaman sekarang yang kosong tak ada apa. Jadi kemungkinan, sebab itulah ada pengkaji menyebut, ada kemungkinan tak ada sebenarnya beberapa penempatan kawasan tersebut. Cuma Nabi Musa dengan kaumnya memang tak ada penempatan yang khusus. Wallahualam. Sehinggalah mereka masuk ke Baitul Muqaddas. Okey, saya tak dapat nak imagine benda tu. Okey, ada lagi puan-puan sekalian? Hadis ini menunjukkan kepada kita orang yang berilmu secara mana pun macam Nabi Musa dan martabat Nabi dah. Dan Nabi Musa ni kita kena tahu martabat dia terlalu tinggi. Baginda merupakan orang yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Baginda Nabi Ulul Azmi yang ketiga kedudukan dia. Bahkan baginda ni sampai level boleh bagi panduan kepada Nabi Muhammad SAW dalam kes salat 50 waktu. Mana tinggi kedudukan Nabi Musa ni. Tetapi ketinggian kedudukan Nabi Musa tidak menghalang Nabi Musa untuk belajar ilmu. Ya, untuk belajar. Jadi macam contoh saya lah puan-puan sekalian. Walaupun saya ni mengajar, saya tak boleh semata-mata mengajar tapi tak belajar. Jadi saya kena belajar juga. Selain daripada membaca buku, saya kena belajar. Saya kena ada kelas, saya kena follow kelas yang khas. Ataupun kalau saya betul tak sempat nak belajar kelas secara langsung, saya akan mengikuti pengajian secara rakaman ya, dengan guru-guru saya mengajar. Jadi nak tak nak begitu sifat dia. Dia tak boleh bila seseorang tu dah sampai level guru, dia pun berhenti untuk belajar. Tapi kebanyakan orang lah, saya temui beberapa orang, dia makin berilmu, dia makin tawaduk. Makin berilmu, dia boleh dengar je sesiapa sahaja yang memberikan penyampaian ilmu dalam keadaan dia tidak pernah merendahkan kedudukan orang tersebut. Saya buat contoh ya, ada seorang pensyarah UKM ni, ilmunya Masya Allah,
Dia Dr. Wan Nasruddin, kalau tuan-tuan dan puan-puan kenal lah. Dr. Wan Nasruddin ni, kitab tafsir tu telah berapa banyak dia dah habis baca. Masa dia belajar ambil master ke dia nak ambil PhD. Dia baca kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir yang tebal tu dan sukar untuk difahami, habis dia baca. Dia baca laju lah. Dia bukan baca macam saya ni. Saya tak baca banyak tapi saya teliti satu mendalami. Dia tak ada baca seimbas lalu, dia tahu gambaran. Kemudian tafsir Razi dah habis. Banyak tafsir dah habis, sangat banyak. Dan bila dia nak buat satu buku, kalau puan-puan tahu buku pemakanan sunnah tu, sekarang ni dia banyak kempen pemakanan sunnah lah. Dia membaca puluhan buku untuk menghasilkan buku tersebut. Bukan tebuk, dia baca satu-satu sampai habis. Kamus pun, kamus bahasa Arab pun ada, kamus tu dah hampir dia baca. Dia cerita sendiri pada saya buat kamus tu. Saya tak pasti dia kamus tu dia habis baca ke macam mana, ataupun banyak dia baca kamus bahasa Arab. Jadi memang luar biasa. Tapi bila saya sembang dengan dia kan, dia selalu duduk like. Kalau tulisan saya di Facebook pun dia like, dia share pun ada. Dan dia sebut, Zahiri teruskan tulisan, jangan bimbang. Tulis je. Kita belajar daripada kesilapan. Kalau kita ada silap pun, kita belajar daripada kesilapan. Tapi itu tidak menghalang kita untuk berkongsi ilmu. Kalau salah, kita betulkan balik. Dia sangat merendah diri, dia tak adalah kalau kita ada buat kesilapan, dia pun tegur kita, apa ni tulis salah. Lain kali belajar dulu, tanya dulu orang lain, baru kita tulis. Tak ada, kata tulis je. Nanti silap kita betulkan. Sebab dia tahu kita pun sebelum menulis, kita study dulu. Cuma kalau tersilap, kita betulkan. Okay, jadi itu tanda tawaduk. Nabi Musa ni walaupun level dia tinggi, bila dia dengar ada lagu orang berilmu daripada dia, dia tak ada timbul perasaan galau ke, ada lagi orang lebih hebat daripada aku kan, tak ada. Dia gembira dan dia mencari siapakah orang yang berilmu tersebut. Dan puan-puan sekalian, realitinya kita tak akan jumpa orang alim dalam semua keadaan. Mustahil. Sehebat-hebat Imam Nawawi sebut, sehebat-hebat Imam Nawawi, dan Imam Nawawi syarah hadis Muslim sampai habis. Kitab Sahih Muslim tu beliau syarah sampai habis, antara ulama yang awal ataupun memang ulama yang terawal. Kemudian beliau syarah Bukhari sedikit, beliau syarah Sunan Abi Daud sedikit. Beliau ada kitab yang membahaskan tentang perawi-perawi hadis. Tetapi dalam pengajian hadis, kita tak kut pandangan Imam Nawawi dalam bab ilmu hadis. Ya, hampir-hampir kita tak ambil pandangan Imam Nawawi dalam bab ilmu hadis, melainkan dalam bab syarah hadis. Okey, dalam syarah hadis kita ambillah apa kata Imam Nawawi terhadap hadis Muslim. Kita ambil. Tapi untuk ilmu pure hadis, pandangan Imam Nawawi tak dipakai. Yang dipakainya pandangan Bukhari, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abdullah bin al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, Muhammad bin Sirin, Ali al-Madini, Abdurrahman bin Mahdi dan sebagainya. Imam Nawawi tidak, walaupun dia dah meletup dalam bidang hadis. Ya. Imam Syafi'i sebagai contoh, walaupun dia ada kitab tafsir Imam Syafi'i, dan tafsir itu tafsir dalam bidang hukum hakam. Tapi tak ada orang ambil pandangan beliau dalam bidang tafsir. Kerana beliau bukan ulama dalam bidang tafsir. Beliau ulama dalam bidang fikih. Dan walaupun beliau pakar dalam bidang bahasa Arab, sangat dalam bahasa Arab, pun orang tak ambil pandangan beliau dalam bahasa Arab, orang ambil pandangan ulama lain. Seperti apa-apalah namanya. Jadi maknanya, kita tak akan jumpa seseorang yang mampu menguasai semua ilmu sampaikan dia jadi rujukan dalam semua perkara. Ya, macam Imam Syafi'i dia pakar dalam bidang fikih. Imam Bukhari pun dia pakar dalam banyak benda, tapi rujukannya dalam bidang hadis. Dan zaman sekarang ni, terutamanya orang kita Melayu ni, sukar untuk kita menemui orang tu pakar dalam bidang ini, dia pun pakar dalam bidang ini. Contohnya dia pandai dalam bidang Quran, dia pun pandai dalam bidang hadis. Hampir-hampir kita tak jumpa. Ada, tapi dia mesti kurang sedikit. Kalau dia fokus Quran, dia akan kurang sedikit hadis. Kalau dia fokus hadis, dia akan kurang sedikit Quran. Walaupun dia syarah tafsir Quran tu, dia pakar dalam bidang hadis, dia syarah tentang Quran, kita akan nampak macam janggal sedikit syarahan dia terhadap Quran. Orang awam mungkin dengar powernya, sedapnya, itu orang awam. Tapi penilaian orang berilmu,
kita akan nampak macam kurang sikitlah dia dalam bidang ni. Sebab Allah Ta'ala memang bagi kita kekuatan tu tidak akan mampu menyeluruhi semua benda. Kalau kita mampu kuasai semua benda, Nabi lah kita kan. Nabi lah ialah. Jadi kita tak mampu, kita hamba yang lemah. Jadi Nabi Musa, dia memang pakar dalam lawan Fir'aun. Maknanya dalam bidang pentadbiran dia kira. Dalam bidang dia nak berdakwah, memang kerja utama dah. Dalam kewangan, ekonomi, seluk-beluk ekonomi negara, memang dia sebab dia membesar di istana Fir'aun. Tapi ada satu benda yang dia ada orang boleh lawan dia pada zaman dia itu, iaitu tentang orang panggil apa, rahsia tersirat yang bertentangan dengan zahir syariat. Ya, rahsia tersirat yang bertentangan dengan zahir syariat. Yang tu Nabi Musa perlu belajar dengan Khadir alaihi wassalatu wassalam. Ya. Baik, okey. Ustaz, akak selalu macam ada isu lah benda ni sebab okey, dari segi kita mendidik kan anak ke student tu, akak selalu cakap dengan anak-anak ataupun student, kita kena kuasai kedua-duanya. Kita kena kuasai kebanyakan bidang ilmu ni, kita kena kuasai. Contoh, akak selalu bagi contoh saintis Islam, saintis ataupun macam Al-Farabi, macam Sina. Diorang menguasai kehebatan ilmu sains diorang itu datangnya daripada kekuatan ilmu Quran dia tu. Jadi kalau kita ambil dari sudut hadis ini, sebenarnya kalau kita nak mencorakkan pendidikan tu jadi macam mana macam mana kita nak lorongkan anak-anak ataupun anak-anak didik ni ke arah penguasaan ilmu yang macam tak boleh, you cannot go separately. Kalau tidak kita akan jadi sekular lah. Pendidikan kita macam sekarang lah, pendidikan kita sekarang ni banyak masalah dia disebabkan ilmu duniawi tu dipisahkan dengan ilmu akhirat. Jadi kita ada sistem pendidikan yang sekular. Walaupun di sekolah-sekolah agama, walaupun di sekolah-sekolah tahfiz. Kalau dia buat tahfiz, dia tak go into science, dia tak go into a lot of other things yang menyebabkan itu yang menyebabkan akak rasa lah personal point of view, itu menyebabkan Islam ni orang nampak macam mundur. Sebab dia tak boleh macam dia tak boleh commercialkan benda tu, sedangkan semua kan ilmu Allah. Macam mana tu Ustaz? Payah ni soalan ni sebab dia melibatkan pedagogi pendidikan Kak. Saya bukan ahli dia, tapi kalau boleh saya cerita pengalaman saya lah. Cantik juga. Okey, satu, kita memang saya setuju nak asasnya tak boleh ada pengasingan ilmu Quran, hadis dengan ilmu-ilmu ni kan, sains ke apa benda tu kan. Okey, saya setuju yang tu. Cuma tinggal lagi ialah metodologi ataupun cara. Setengah orang dia buat caranya pada masa sekarang ni, beberapa tahun ini hanya fokus Quran je. Habis dia Quran, barulah masuk bidang lain. Okay, ada yang buat cara macam tu. Ada juga yang buat cara Quran sekali belajar juga benda lain. Dan kebanyakan sekolah tahfiznya dia buat macam tu lah, dia belajar juga benda yang lain kan. Dan ada satu cara yang terkemudian pun dah berapa tahun lah. Yang sekolah pengajian biasa ni dia tambah dengan pengajian Quran. Contohnya sekolah imtiaz di Terengganu, mereka belajar bidang sains dan sebagainya, tapi mereka ada tambah pula iaitu menghafal Al-Quran, bahkan ada yang hafal 30 juzuk. Tapi akhirnya pada realitinya, apa yang saya dengar pembentangan orang lah, dan saya pun rasa begitulah, kebanyakan orang yang belajar aliran sains ini bila dalam masa sama mereka hafal Quran, boleh hafal 20-30 juzuk, tapi Quran tu memang payah nak ingat. Kerana mereka dah ada dua komitmen yang sangat besar dalam satu masa. Jadi untuk ingat Quran tu memang sulit. Sekolah saya dulu, hafal Quran kena hafal, tapi bila exam belasan subjek kena hafal, mungkin kita kena ada target lagi hafal berapa juzuk setahun. Exam pun berapa banyak kena hafal kan. Lepas tu kita belajar lagi benda lain. Akhir sekali kita jadi kalau istilah
orang Kelantan lah, minta maaf ya, kita jadi bengong macam tu je. Sama kita budak lagi, tak pandai lagi dia punya nak susun ilmu tu macam mana, belajar tu kerana apa, kita tak tahu lagi. Jadi sebenarnya dia sulit juga. Sebab tu saya sebut, kita kena belajar semua, tapi untuk menjadi pakar semua bidang tu, nak jadi pakar 2 bidang sekalipun, itu memang anugerah Allah. Kalau ada orang boleh jadi pakar 2 bidang tu memang hebatlah kita katakan. Ya, dia dapat jadi pakar 1 bidang dan bidang lain dia pandai, itu boleh dibuat. Itu yang kita nak buat. Dia pandai dalam bidang contohnya ilmu arkitek. Dalam masa yang sama, rupa-rupanya dia hafal Quran 30 juzuk. Boleh? Tak ada masalah yang tu. Tapi adakah dia pakar dalam bidang Quran? Itu tak boleh lah. Itu memang payah. Sekadar dia nak tahu sikit tafsir, dia nak belajar sikit sebanyak tentang kajian Quran tu boleh. Tapi untuk dia pakar tu dalam kedua-dua bidang, biasanya tak jadi. Kerana nak jadi pakar dalam satu bidang, dia kena menghabiskan masa yang begitu banyak terhadap benda tu. Kecuali genius. Genius tu kita ketepikan lah, lain lah. Tapi untuk dia menguasai satu bidang, contohnya kita ambil bidang ilmu fiqh ekonomi, fiqh muamalat. Bukan senang ibu sekalian. Kawan saya PhD dalam bidang ekonomi, jadi pensyarah. Belum masuk dalam industri, dalam bank. Dia jadi penasihat Afin Bank. Pening. Bank ni sikit-sikit nak suruh dia review paper sebagainya. Allah Akbar. Dia pun tak tahu nak buat macam mana. Walaupun dia pakar, dan dialah yang selalu saya rujuk dalam bab ekonomi Islam ni, dia pun pening dengan bank. Jadi sulit sebenarnya kerana benda tu dia memerlukan masa yang panjang. Dalam keadaan dia memerlukan masa yang panjang dalam bidang ekonomi, tiba-tiba dia nak pandai bidang lain. Bidang hadis pun dia kuasai. Sebab tu saya katakan hampir mustahil. Satu bidang tu pun kena ambil masa yang begitu panjang. Tiba-tiba kita nak jadi pakar dalam 2 bidang, biasanya tak jadi. Tapi macam mana dia nak jadi pakar kalau dalam Islamic banking, kalau Quran dan hadis dia tak kuasai. Sedangkan itulah sumber sebenarnya untuk design Islamic banking, dan pada masa yang sama dia perlu mengetahui yang sedia ada, yang ekonomi yang sedia ada. Memanglah. Jadi dia memang kena buat dua-dua lah Ustaz. Kalau Kak Salina boleh buat, alhamdulillah Kak. Tak, bukan masalah kita boleh buat tak. Sekarang ni kita kekurangan. Apa yang Kak fikirkan ni adalah bagaimana kita nak mold generasi baru, generasi kita yang akan datang ni, supaya dia agama dan Quran itu dia mesti bawa seiring. Sebab ilmu-ilmu lain tu dia emerge daripada Quran tu. Walaupun Quran tu tak lengkap dari segi apa saintifiknya ni ke apa ke, tapi dia datang, the stem tu ada daripada Quran tu. Jadi kalau dia tak menguasai Quran tu, jadi itu yang terjadi sekarang ni. Semua benda orang buat berdasarkan kajian-kajian yang mereka buat, observation lah, semualah yang buat PhD lah apa semua, buat lab test lah semua, dia tak ada foundation yang kuat. Jadi sebab tu dia jauh daripada apa ni, kalau dia buat tu menjadikan ada pencemaran alam, dia buat tu ada benda-benda yang buat tu merosakkan alam sekitar disebabkan foundation dia tak ada. Foundation dia sebab dia tak study Quran. Kalau orang-orang agama ni pula dia study Quran sangat erat, tapi dia tak dapat nak produce apa-apa ataupun membimbing orang untuk produce sebab dia tak ada knowledge tu. Jadi itu adalah dilema sistem pendidikan kita, dan sebenarnya kita ada Islam telah berjaya melahirkan pelbagai jenis pakar, khususnya zaman Uthmaniyah dulu. Dan kita hilang benda-benda tu bila Quran kita tak dititik beratkan dalam sistem pendidikan. Jadi kita akan terus jadi lemah kalau kita tak kembali pada Quran dan melahirkan geniuses ni. Saya nampak Kak, saya nampak. Tapi saya rasa mungkin saya bahas benda lain. Kak Salina tekan benda lain, tapi saya setuju apa Kak Salina sebut. Cuma saya maksudkan pakar tu yang betul-betul menguasai semua bidang. Tapi kalau dalam bidang ekonomi contohnya, dia hanya perlu pakar dalam bidang ayat-ayat menyentuh tentang ekonomi. Manakala yang lain tu dia mendapat bantuan.
Sebab itu contohnya dalam fatwa ni dia menghimpunkan beberapa ahli fatwa yang mempunyai kepakaran yang berbeza, lalu mereka pun menggabungkan ataupun mengadungkan semua kepakaran yang ada tu untuk menghasilkan sesuatu keputusan. Begitu juga dalam ekonomi pun mereka ada pakar dalam pelbagai bidang. Cuma orang yang terlibat dalam bidang ekonomi itu sendiri, mereka hanya perlu pakar dalam bidang ayat yang berkaitan dengan ekonomi. Tapi ala kullin, saya setuju kalau inspirasi Kak Salina tadi, maknanya berdasarkan satu sistem pendidikan yang baru, yang lebih, saya pun tak tahu gambaran dia macam mana, sebab saya pun bukan orang pendidikan. Tapi kalau dapat bentuk sistem pendidikan yang melahirkan orang yang memang pandai dalam bidang Quran dan dia menguasai bidang keduniaan dia, itu terbaiklah. Itu perbincangan lainlah Kak Selina ya. Kalau Kak Selina dapat petangkan cadangan tu untuk kita tahu nanti-nanti alhamdulillah, sangat cantik. Tak apa Ustaz, saja je sebab hadis ni tadi memang trigger akak lah sebenarnya bila Ustaz sebut pasal Nabi Musa Nabi Khidir tu kan. Itulah akak fikir tu. Terima kasih banyak Kak, jazakumullah khairan. Ada pun soalan Puan Syuhada Badaruddin, saya tak tahu cerita ni. Yang ikan kering ke ikan sebelah tu saya tak pasti. Ikan kering saya tak pernah dengar, tapi kalau ikan sebelah tu saya tak tahu. Yang tu kena buat kajian lain lah. Sebab saya tak study pun benda tu. Saya hanya fokus berkaitan dengan kitabul ilmi je dalam hari ni. Okey, kita ada sikit masa lagi. Kalau tak ada, saya suka apa yang Kak Selina sebut, tapi kita beri kembali pada hadis balik. Antara pengajaran daripada hadis ini, sekejap. Okey, sekejap. Okey, antaranya ialah dalam perjalanan mencari hadis, ulama menyatakan kita perlu buat bekal katanya. Biasa kan kita dengar apa tu? Ingat tak? Kata Imam Syafi'i tu. Wabul ghatin. Apa wabul ghatin? Ifah ingat Ifah? Dan tanalul ilma illa bisitatin. Masya Allah. Ni seronok ada Ifah kat sini. Cik Siti tak ada kelas saya. Tanalul ilma. Ustaz Zahrudin call saya siapa dia Cik Siti. Saya tak tahu siapa. Dia pun tanya Kak Syida Ustaz. Okey. Itulah. Okey, Ifah, terima kasih banyak. Okey, di sini akhi, dia dah jadi nasyid dah benda ni. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unabbika an tafsiliha bibayan. Saudara tidak mencapai ilmu melainkan dengan 6 perkara. Kelak saya akan ceritakan kepada saudara tentang penjelasannya. Zakaun, okey satu Zakaun, kecerdikan. Wahirsun, usaha. Wajtihadun, ijtihad ni kesungguhan, kesungguhan. Wabulghatun, bekalan. Wabulghatun, bekalan. Wasuhbatu ustazin, bersahabat dengan guru atau berdamping dengan guru. Watulu zamani, dan mengambil masa yang panjang. Ini dipanggil Diwan Syafi'i, himpunan syair Imam Syafi'i. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unabbika an tafsiliha bibayan. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadi wa tulu zamani. Kecerdikan, usaha, kesungguhan, ijtihad, wa bulghatun, bekalan. Bersahabat dengan ustaz ataupun guru, dan juga memakan masa yang panjang. Jadi di sini Nabi Musa pun dia buat bekal kan?
Dan Nabi Ibrahim pergi bawa isteri dia tu ada bekal tak ada bekal? Ada bekal. Takkanlah dia nak biar isterinya pergi tak ada bekal kan? Nabi Ibrahim tinggalkan umur Ismail dan juga Nabi Ismail dengan ada bekal ya. Dan dikatakan Nabi Ibrahim lah orang pertama berbekal. Macam mana saya tak ingat dah hadis dia. Okay, jadi bawa bekal. Jadi di sini Nabi Musa pun bawa bekal iaitu ikan. Walaupun ikan tu memanglah jadi tanda kepada kewujudan Khadir. Tapi ikan tu juga sebagai bekal untuk dimakan ya. Kemudian lagi antara pengajaran dia ialah sentiasa tawaduk ya, sentiasa tawaduk dalam menuntut ilmu. Ini disebut di sini faedah-faedahnya ialah okey waluzu tawaduk fi kulli hal. Kita hendaklah sentiasa tawaduk dalam segenap perkara. Walaupun kita Nabi Musa ni orang berilmu macam mana pun, bila ditegur oleh Khadir, dia diam. Dia terima teguran Khadir. Dan benda tu sukar. Benda tu sukar. Dia nak tak nak dia kena libatkan antara dua pihak. Orang yang menegur dengan orang yang ditegur. Orang yang ditegur ni, bila kita dah sampai satu level, kita akan suka menerima teguran orang. Dalam bidang kita lah. Contohnya kita dalam bidang ilmu fiqh. Tiba-tiba orang tegur kita dalam bidang tersebut. Kita akan suka terima sebenarnya. Okay. Kalau kita bukan dalam bidang kita tak apalah. Kita lain. Jadi dalam kes ini, sebenarnya dia melibatkan dua-dua. Orang yang ditegur kena positif. Kalau rasa down pun, down tu biar sekejap je. Ya, sebab kadang-kadang cara tegur tu dahsyat sangat. Sampaikan orang tegur secara terbuka. Sampaikan ada seorang mazhab tu sehingga yang menegur tu keluar perkataan BODOH dalam video dia tu. Memang kalau saya pun saya duduk tempat ustazah tu pun saya down juga. Teruk sangat dia bubuh. Okey. Maka yang menegur ni dia kena tahu kaedah al-adab, panggil apa? Al-adab fin nasihah. Adab dalam memberi nasihat, maka yang terbaik ialah memberi nasihat secara tertutup. Walaupun kita kata dia buat salah secara terbuka, so saya tegur secara terbuka lah. Itu secara terbuka tu sekiranya kita tidak menyebut mana-mana nama dan orang pun sukar untuk mencari nama orang tersebut. Kalau popular tak boleh lah. Orang tu bukan orang popular, kita tegur secara terbuka, kita tegur secara ilmu dan kita tak sebut pun nama dia, okey tak apa. Itu pun kena ada adab. Kadang-kadang kita terlajak macam orang itu siapa pun terlajak sembang dekat Salinah, kena betulkan balik yang terlajak tu. Mungkin masa tu kita beremosi kan. Tapi dalam kes kalau orang tu kita boleh contact dengan dia, sama ada kalau dia di Facebook kita boleh PM dia. Kod-kod dia baca, kita message dia tu, lebih baik kita PM dia. Dan saya alhamdulillah saya dah cuba beberapa kali dah. Orang yang boleh saya contact, saya contact. Kadang saya tak kenal pun tapi saya PM dia, saya beritahu minta maaf. Ini setakat yang saya baca begini. Dan kita pun ucap maaf banyak kali pada dia, tolong jangan minta dan kita tegur tu guna ayat yang habis lembut. Dan alhamdulillah apa yang berlaku puan-puan sekalian, kita jadi baik pula dengan dia. Dia pun suka kita tegur dia secara tertutup, tak ada orang tahu. Dia boleh padamkan balik status Facebook dia. Kemudiannya kita dengan dia pula ada hubungan yang baik. Dia pula ada kontak kita tanya berapa benda. Jadi ini satu benda yang amat penting, dipanggil al-adab fin nasihah. Adab dalam memberi nasihat dan adab dalam menerima nasihat. Jadi Khadir ni dia ada adab dia dalam memberi nasihat. Dia sebut awal-awal lagi bahawa dia bimbang Musa ni tak sabar dengan tindakan-tindakan dia. Dan tapi dia bagi ruang pada Nabi Musa. Nabi Musa dah janji, artinya perkara pertama yang mereka buat ialah berjanji. Berjanji Nabi Musa tak boleh petikai apa pun yang dilakukan oleh dia. Walaupun rasa geram, walaupun rasa macam mana pun kena sabar. Suatu masa nanti Nabi Musa akan tahu rahsia di sebalik segala tindakan dia tu. Okay, baik. Tapi Nabi Musa tak sabar dan Nabi Musa petikai. Di situlah dia pun menjelaskan. Dan pada akhirnya, puan-puan sekalian, ibu-ibu, hadis ini juga mengajar kita bahawasanya boleh kita menangguhkan jawapan di sebalik persoalan yang timbul dan dijelaskan apabila sesuai dengan masa. Kan Khadir kan dia tangguh sampai 3 kes baru dia cerita satu-satu.
Maknanya ada masa seorang guru tu, tak kira lah guru dalam bidang apa pun, dia tak cerita terus ilmu dia tu. Kenapa? Dia nak anak murid tu rasa dulu. Contohnya ilmu dalam memasak. Seorang ibu nak ajar anak dia masak. Kadang-kadang dia suruh buat je macam mana pun. Daripada buatlah macam mana tu pun, buat macam mana pun, maka anak dia pun belajar. Oh, akhir sekali pandai. Ya, tahu. Ilmu tentang menguruskan rumah tangga. Jadi kadang-kadang ibu ayah ni dia geram nak ajar satu-satu anaknya macam mana cara nak urus rumah tangga. Dia geram nak tegur menantu kadang-kadang kan. Memanglah semua orang rasa geram nak tegur menantu macam mana sepatutnya. Tapi tak boleh. Dan ilmu ni kadang-kadang dia kena tangguh dulu jawapan dia. Biar mereka lalui kehidupan mereka, adalah masa mereka bergaduh, ada masa mereka ni bertengkar sedikit, ada masa mereka ni sekian-sekian, biar, kecuali teruk sangat kena jagalah. Tapi ni pergaduhan biasa, biar mereka lalui sampailah satu masa mereka belajar sendiri. Kerana belajar dengan pengalaman kadang-kadang sangat baik daripada belajar terus dengan jawapan yang skema dia kan. Belajar dengan pengalaman itu sangat baik. Jadi ada masa guru berbuat demikian, menangguhkan jawapan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW pun, ada masa Nabi menangguhkan jawapan itu kerana kadang-kadang Nabi itu terlalu berhati-hati dalam memberikan jawapan. Nabi nak ajar seorang guru kena hati-hati. Kalau tak tahu, diam dulu. Tapi kalau tahu, berikan jawapan segera. Ya. Dan pada akhirnya, ibu-ibu sekalian, ada satu cerita yang dibawakan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Seorang ulama ni dia nak belajar, saya lupa dah ulama ni nama apa. Dia nak belajar, dia nak ambil satu hadis dia. Dia nak ambil beberapa hadis daripada seorang kawan dia. Dia jumpa kawan ni, dia kata dia nak belajar hadis daripada kawan ni. Kawan ni kata tunggu dululah, biar saya ambil catatan di rumah dulu, nanti saya cerita. Saya ambil catatan tu, nanti saya cerita. Dia kata tak apa lah. Bila kawan dia nak balik ke rumah untuk ambil catatan tu, dia pegang balik kawan dia. Cerita dululah senang-senang. Cerita dulu. Kerana apa? Kerana dia bimbang kawan dia balik ke rumah mati. Tak sempat nak cerita ilmu tu. Kata cerita dulu. Nanti baru ambil catatan, baru kita check betul tak betul cerita tu. Oh, sampai demikian rupa tuan-tuan puan-puan sekalian. Dahsyat dia punya minat pada ilmu tu, dah takut kawan dia mati, cerita dulu. Dan ini pun berlaku pada seorang ulama yang lain, yang mana ulama ni dah nazak teruk dah. Dalam keadaan nazak tu, kawan anak murid dia datang. Bukan nazak yang goroh-goroh tu lah, tak lah, tapi dia dalam bi'abang teruk lah. Anak murid dia datang, dia tengok anak murid tu, dia kata, semalam kan kita ada bincang satu isu, tak habis lagi perbincangan tu. Jom, sambung balik isu tu. Oh, bahas dulu isu tu. Lepas bahas isu tu, tak lama kemudian dia meninggal. Dan dia cerita minat kepada ilmu tu luar biasa. Ya. Dan ini berlaku, ada seorang pensyarah di Indonesia, sakit dialisis buah pinggang, memang terbaring je kat rumah, mengajar online ni. Dan bila mengajar online tu, dia tutup video dia, supaya anak muridnya tak dapat melihat keadaan sebenar dia. Dia nak mengajar dengan keadaan tenang. Sampai demikian ibu-ibu sekalian semangat ilmu yang ada pada sebahagian orang kan. Saya ni menceritakan sahaja, bukanlah saya pun macam tu ya. Kalau demam tinggal ada buku. Leka pun banyak, buku pun tak baca. Belajar ajak malas. Tapi cerita orang berilmu ni masya-Allah sangat hebat. Kita berhenti di sini. Kak Syida. Okay, Ustaz. Ada persoalan ke sahabat-sahabat semua? Motivasi yang kita dapat pagi ni kan? Anis? Ya. Saya rasa sesuai lah hadis ni dengan keadaan sekarang ni, di mana budak-budak sekarang ni dah tak minat dah nak menuntut ilmu. Jadi saya rasa hadis ni memang banyak memberi pengajaran pada saya lah tentang betapa pentingnya timbulkan balik minat anak-anak tentang kepentingan ilmu tu sendiri dengan belajar dan keterbukaan kita dalam menerima macam-macam, maksudnya keterbukaan kita untuk menerima teguran lah dalam menerima ilmu. Terima kasih Kak Nis.
Anis, terima kasih atas perkongsian Anis. Pokoknya ustaz yang mengajar tu bersungguh-sungguh untuk nyampaikan ilmu, tapi kadang-kadang anak murid ni orang kata sambil lewa je, ada masa join, ada masa tak join. Jadi motivasi pada kita jugalah sebagai anak murid ni, yang kata ada kesungguhan. Okey, kesungguhan kita, lepas tu kita jangan rasa mudah puas lah apa yang kita dapat tu kan. Even Nabi Musa pun dia, walaupun dia bukan Nabi, tapi dia masih berusaha lagi untuk top up ilmu dia, yang mana Allah perintahkan untuk dia pergi dapat ilmu daripada yang kita faham Nabi Khadir. Tapi Muhammad Hafiz Ustaz sebut Nabi Khadir kan. Sebenarnya Khadir sahaja sebutan dia kan. So, satu insya-Allah Ustaz, satu motivasi untuk kita orang pagi ni lah, jangan ambil mudah dengan apa saja yang kata dia akan menggunakan ilmu. InsyaAllah dia akan mengambil manfaatnya kan. So, kita kena usahalah, kena usahakan. Jangan pedah puas hati lah, jangan pedah puas hati apa yang kita dapat bagi, apa yang kita dapat tu kan. Tak ada ending lah dengan majlis seremoni, belajar sampai mati lah seperti kata Kak Pidah kita kan, untuk belajar ni. So insyaAllah sahabat-sahabat semua, sekiranya tiada persoalan, so kita masing-masing ada tugasan. Kalau Ustaz nak ke dapur, Ustaz nak kain ke apa kan. So insyaAllah sambung lagi pada petang nanti, sesi dengan Ustaz Hairul dan Mulai, insyaAllah sahabat-sahabat semua. So kita endkan sesi petang pagi ni dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Ustaz dah keluar ya? Okay, Ustaz dah keluar dah. Okey, sahabat-sahabat semua, jazakumullah khairan katsira atas keadaan pagi ni, insya-Allah. Ini Ustaz ulas panjang, Ustaz detail lah benda tu, Ustaz punya kepasan tu kan. Kena dengan ilmu, walaupun dia punya ikon dia Nabi Musa dengan Khadir kan. Walaupun dia betul juga. Kak Syida, Nabi Khadir tu betul juga sebenarnya. Ada kan Ustaz sebut tadi pendapat. Dia boleh juga jadi Nabi sebab hanya Nabi boleh menegur Nabi tadi Ustaz sebut kan. So kalau kita sebut Nabi Khadir tu betul juga sebenarnya. So maknanya kita ada ada dua kemungkinan kan tadi Ustaz sebut kan, insya-Allah. So rasanya hari ni kita kalau kita dengar ada orang berkata macam tu maknanya adalah sumber-sumber yang boleh dipercayai. Ya, betul lah kan. Syida, sorry nak tanya. Masa Kak baca tadi ada gangguan suara tak? Tak, clear je Kak. Clear je. Sebab saya baca dekat komputer, desktop. Tapi Zoom dengan telefon. Sebab telefon saya pakai telefon. Kalau baca dengan telefon, hadis tu kecil-kecil, halu-halu sangat kan. Payah kan. Itulah ingat takut mengganggu. Oh tak ada, clear je Kak. Akak kata ada gangguan tapi kami dia clear Salina kan? Okey je. Tak ada gangguan apa, okey je. Okey lah, tak apalah. Lain kali bolehlah Kak gunakan cara macam tu. Betul. Boleh Kak. Mungkin tak ada sangguan langsung. Akak rasa je dengar tapi kita orang dengar clear je, tak ada apa-apa tadi. Okey. Itu je kita macam pelik je Akak cakap ada gangguan tapi clear. Very orang kata memang clear sangat-sangat. Tak ada gangguan langsung. Okey. Sebab dekat telefon saya ni dia macam ada suara. Sebab Akak pasang dua gadget, dua ada sound. Jadi satu low. Offkan satu Kak. Saya takut ada suara nanti ganggu pula kan, lain kali tak bolehlah gunakan cara macam tu. Pastikan Akak dia ada bergema mikrofon tu, Akak kena tekan bagi dia. Kalau bila Akak anukan dia akan bergema tau. Macam saya dah on balik. Bila saya on kan bisa cakap dia macam bergema misalnya. So Akak kena offkan kat sini. Dekat atas sekali dekat telefon tu kan ada nampak mikrofon tu. Kita kena offkan, dia tekan je nanti dia akan off sendiri nanti. Nanti bila kalau Akak tak tekan tu dia akan keluar suara double lah nanti keluar tu nanti. Mana tadi masa tu dari pihak saya tak dengar. Tapi macam-macam ada gangguan, tapi Syida dan kawan-kawan tak ada gangguan ya. Kita ni gangguan saja. Yang kita sendiri yang guna telefon tu terdengar kan. Orang tak dengar je clear je. Okey. Ini sebabnya kita orang tua kan baru pakai semua benda ni. Sama lah. Budak-budak lagi pandai berita. Anak-anak tak ada kan, nanti payah. Alhamdulillah lah kita ni. Sama-sama walaupun kita dah usia pun hujung-hujung ni Kak Raisa. Alhamdulillah dah Tuhan buka kan PKP, Tuhan buka pula satu cara lain untuk kita menimba ilmu kan. Kalau tidak tak tahulah apa benda nak duduk kat rumah nak buat apa. Tak pun. Anak cucu tak ada. Anak-anak tak boleh balik. Keluar tak boleh. Bayangkan kan. Tapi ya Allah Tuhan hantarkan
Allah paksa kita dengan PKP ni kita kena mahir IT. Kelebihan dia. Bersambut-sambut. Orang kata tadi lain ni lain kan. Itu pun yalah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Satu lagi yang kisah Nabi Ilyas tu kan, bila kita nak petik daun ke, nak apa kita minta izin pada Nabi. Pada Nabi Ilyas kita berhidil kan. Memang itu sebenarnya beramal lah dengan tu yang kan, yang Ustaz cakap tadi kan. Bila ambil daun je kena minta izin dengan Nabi Hidil ke? Kan Nabi Ilyas kita lupa dah kan. Ustaz kata tadi Nabi Ilyas. Saya pernah beramal lah dengan tu juga. Ya subhanallah. Kesyirikan berlaku kita tak sedar kan. Itulah kadang benda-benda macam tu kat Syida. Kita kalau saya benda macam tu saya memang saya letak tepi terus, saya kata ni semua mengarut. Saya memang takkan beramal walaupun benda tu kita belajar. Kadang-kadang benda tu kita belajar dalam pengajian. Pengajian kita belajar kan. Tapi kalau saya rasa macam benda tu beyond my logic, akal kan, saya macam tak adalah. Kan macam tadi tu Ustaz tegur saya kan, saya kata berani Kak Salina cakap benda tu salah kan. Masa kelas pagi tadi yang pagi. Sebab saya rasa macam adalah tidak logik ada perintah yang mengatakan pada bulan Ramadan tinggalkan ilmu, fokus kepada ibadah. Saya kata takkan saya pada logik akal saya, walaupun tu ada kajian ulama ke apa, saya pada logik akal saya kata takkan Allah akan bagi tahu kepada kita bulan Ramadan kau tinggalkan semua benda, kau fokus pada ibadah. Saya kata adalah mustahil Allah akan cakap macam tu. Sedangkan ilmu tu benda yang pertama-tama sekali Allah pesan pada Rasulullah SAW kan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi walaupun ada kajian daripada ulama mana ke apa ke, saya macam stay away lah daripada pendapat-pendapat macam tu. Jadi, tapi Ustaz tegur Salina. Tadi Ustaz tegur saya dalam kelas, kata berani Kak Salina kata macam tu kan. Sebab begitu saya cakap saya punya logik akal saya rasa tu tak boleh terima kan. Tapi Ustaz uraikan tadi kan benda tu betul kan. Apa saya cakap tadi tu Ustaz uraikan kan kenapa benda tu sebenarnya kan Ramadan tu kita kena tutup majlis ilmu, kita kena fokuskan ibadah, baca Al-Quran tanpa dapat sumber ilmu tu ditutup lah kan maksudnya kan. Majlis ilmu. Tapi Ustaz terangkan berdasarkan pendapat ulama tu lah, bukan pendapat ustaz. Dia pendapat ulama tu begitu. Jadi saya rasa macam saya rasa sumber ilmu tu kena tu macam tak macam mana sumber ilmu tu kena tutup kepada ibadah. Sedangkan ibadah tu perlu dilakukan dengan ilmu. Kan ramai orang tak tahu pun benda-benda yang dia buat tu ada sebab apa? Sebab tak ada ilmu. Dia patutnya kena belajar. Untuk beramal tu kena belajar. Jadi kalau dia tutup pintu ilmu dan fokus pada ibadah, dan kalau ibadah tu salah macam mana? Kita pun banyak buat benda-benda ibadah yang salah kan. Kita belajar sekarang ni baru kita tahu zikir-zikir kita selama ni sumber dia macam ni. Kita baca macam ni sebab kita ikut orang kan. Betul. Jadi kalau kita tutup pintu ilmu sebulan tu nak kena tutup. Saya tak boleh terima. Dapat imam tu saya tak boleh terima. Kita di Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi alhamdulillah proses yang tadi Ustaz tu kita dapat sesuatu yang orang kata, tapi tu akan ada keputusan lanjut lah sebab kena sampai ilmu tu kena sampaikan tak ada kesinambungan pada ilmu tadi tu, sampaikan untuk next class tu. Ustaz kena cerita macam mana pula ilmu tu, macam mana pula yang nak kena kita dapat pada itulah maksudnya yang tak ditutup majlis ilmu tu lah kan. Tapi payah kan berlaku bulan Ramadan je kita pergi tadarus apa lagi kan, khatam Quran semua kan. So memang apa satu Ramadan hingga 30 Ramadan tu dengan Quran pesta ibadah kan. Sedangkan kita membaca sebab Syekh saya macam tu. Bulan Ramadan anak saya kat tahfiz yang Syekh punya. Jadi apa yang dia buat bulan Ramadan dia cutikan pelajar-pelajar. Tak balik. Saya rasa macam ya Allah, balik umat tahulah melengkar sana melengkar sini. Kita nak bila kita nak fokus pada Quran, kita dah ajak dia. Budak-budak kan kita ajak dia jadi imam mama ni. Sedangkan dia cuti sepatutnya sebulan. Saya kata ya Allah, sedangkan kalau duduk kat madrasah kan macam-macam aktiviti dia orang boleh buat untuk Ramadan tu. Sebab apa dia orang cutikan bulan Ramadan tu? Supaya nak fokus dengan ibadah, tak nak mengajar budak-budak ni, tak nak fokus pada budak-budak ni. Jadi dia tutup. Dan Syekh memang kata 3 hari sekali khatam. Pada orang macam kami ni 3 hari sekali khatam. Saya rasa macam nak kejar khatam Quran 3 hari, 1 hari yang baca 10 juzuk. Yang pada kita bekerja dan sebagainya kan, saya rasa Allah ya Tuhanku.
torture pula. Jadi Ramadan tu jadi betul benda yang tak torture je, saya tak ikutlah. Ya. Dalam keadaan bayangkan baca Quran tu tak faham apa benda pun tapi kejar nak khatam. Jadi saya suka pada Noman ni kan punya style. Kan dia kata tu pada bulan Ramadan tu spend banyak masa untuk memahami Quran tu. Selalu saya akan duduk dengan recording daripada Noman ke apa untuk faham kan surah-surah tertentu yang saya pilih. Okay, tahun ni saya nak fokus surah apa. Jadi saya akan dengar rakaman daripada dia, saya akan dengar rakaman daripada orang lain untuk surah tu saja. Jadi macam saya rasa daripada saya terkejar-kejar nak habiskan Quran khatam. Dulu saya buat tak Kak Syida. Bukan saya je, saya paksa anak-anak saya semua sampai satu bulan Ramadan tu khatam 12 kali. Tapi at the end of the day anak-anak saya tak berakhlak pun dengan Quran tu. Jadi saya rasa macam okay, salah. Kalau pendapat macam tu saya rasa sebab practically saya dah buat kan, saya rasa macam it's really not practical lah. Tapi tak itu pendapat diorang lah, diorang nak buat ikut diorang lah kan. Tapi Salina lately ni lah yang kita dapat daripada kan baru-baru ni lah kan, yang mengatakan kita dapat ilmu daripada asatizah mengatakan bahawa jangan Al-Quran tu bukan kena dibaca tapi kena difahami kan. Betul. Barulah Ramadan tu kita ada juga setengah-setengah yang buat okey kita faham satu surah ni. Tak perlu kita nak khatam sampai satu surah. Kerja tak boleh kan, bekerja-kerja. 30 juz Al-Quran tu, tapi kita kena faham kita baca itu pun sudah memadai dengan memahami Al-Quran satu juzuk Al-Quran tu, kita memahami apa yang kita baca. Kan? Detail. Ya, lately ni itulah nampak ada usaha-usaha daripada asatizah untuk memahamkan pada orang awam ni yang baca Al-Quran tu bukan sekadar tadarus, bukan sekadar khatam, tapi khatam tu kena faham apa yang kita baca. Walaupun satu juzuk, walaupun satu surah kita baca, tapi khatam memahami kadar dia punya makna lebih bermakna. Tafsirnya dengan apa semua tu kan, itu lebih penting dan praktikal macam mana yang kita faham tu, macam mana kita nak tazakurkan dia, macam mana kita praktiskan lagi depan kita. Apa yang kita nak ubah dalam bulan Ramadan tu berdasarkan pemahaman kita ber-Quran itu jauh lebih penting. Saya rasa fokus kepada pemahaman Quran ni sangat-sangat tidak dibuat, especially zaman kita kan Kak Syida. Betul. Jadi kita nak besarkan anak-anak kita macam tu juga. Kan kita nak besarkan, kita nak didik anak-anak didik kita macam tu juga. So saya rasa macam kena a great shift daripada ni, paradigm shift lah kita kena buat ni sekarang. Adalah yang lately ni kita, itu sebabnya kita sentiasa bergurau Al-Quran kan, sentiasa dengan baca Al-Quran untuk memahami Al-Quran tu dengan tadabbur. Di samping tu kita belajar hadis juga, walaupun tak dapat sebar kepada orang ramai, tapi sekurang-kurangnya kata benda tu dah terbuka dah, ada benda tu orang dah nampak benda tu ada kepentingan. So mungkin take time jugalah, ambil masa sikit lah untuk orang dekat dengan kita je dulu Kak Syida, anak-anak kita, anak-anak saudara, orang dekat dengan kita je dulu kan. Tu kan, anak-anak kita dulu lah kot apa kita buat ni kan, mudah-mudahan yalah memahami Al-Quran tu bukan senang, tapi walau kita orang awam tapi berpandai orang kata berpandukan pandu pada asatizah lah, maknanya kita yang sentiasa ada majlis-majlis ilmu lah berkenaan Al-Quran. Betul. Kita bincangkan pagi ni Salina, so alhamdulillah kita setiap soalan tu ada ilmu kan, soalan tu ada ilmu, jadi ia membuka minda kita semua lah kan, sebagai seorang yang kata sentiasa belajar, tak berhenti belajar kan. So insyaAllah kita sambung lagi petang nanti dengan sesi seterusnya. So kita endkan pagi ni sesi dengan tasbih kafarah. Ustaz baca tadi dah kan? So, masuk pagi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk hari ni, insya-Allah. Alhamdulillah kan. So jangan mudah berpuas hati apa yang kita dapat kan. Kita sambung lagi belajar insya-Allah. So insya-Allah lagi. Kadang-kadang banyak kan Syeda, so in between macam pagi overlapping. Tapi pengajian hadis tu tak banyak, tapi Al-Quran tu sekarang dah banyak lah kan. Maksudnya mengaji Al-Quran, taranum, tajwid dengan tadabbur semua kan. Hadis ni belum di banyak sangat, cuma Raja Salihin ni lah saya rasa yang ada sekarang ni. Dengan kita kena belajar juga lah kan, hadis tu melengkap pada kita baca Al-Quran tu insyaAllah. Okay, so kita jumpa lagi ya pada petang nanti insyaAllah. Saya akan sesi pagi dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Kak Ayah petang nanti. Kak Ayah jangan lupa ya Kak Ayah. Ustaz Zahri jadi Kak Ayah. Kadang-kadang Kak Ayah terlepas pandang. Itu pandang terlepas. Okey Kak Ayah. Okey, Assalamualaikum. Ya. Kak Ayah pun dari MCI tadi. Okey tak apa. Kita juga. Okey. Bye Kak Ayah. Ya.